Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan buat review untuk sebuah quadcopter, salah satu quad atau drone yang saya ada. Jadi sebelum saya teruskan dengan review saya itu, saya nak tunjuk satu video klip. Okay. Video klip ni adalah video FPV video flight quadcopter ni, quad ni, yang daripada Google Ishin EV300D yang saya pakai. So ni lah dia punya recording DVR FPV flight. Okay, so quad ni take off semua okay, tak ada masalah. Okay, saya lah, tak ada apa sangat mungkin saya rasa terus ke bahagian pergi ke hujung ni lah, saya rasa kat sini lah. Ok, perhatikan video klip ni, apa yang berlaku seterusnya. Ok, so sebagaimana yang anda nampak dalam video klip tu, apa yang berlaku, saya memang pilot yang tak berapa menjadi, masih belajar. Jadi itulah cubaan untuk buat split S yang nampak tak berapa menjadi. Terus quad tu terus hentam kerusi batu kat bawah, itulah tempat tadi tu. Terus saya cakap waktu tu dia hentam kerusi batu tu betul belakang saya. Jadi memang dengarlah bunyi quad tu, pelanggaran tu lah. Jadi terus sangat hati saya waktu tu memang lurus kejap. Memang saya kata ini memang confirm, memang sure patah quad ni kalau dah hentam kerusi batu tu. Tapi alhamdulillah quad tu masih lagi boleh fly. Okay, video klip accident tadi sebenarnya saya ambil minggu lepas. Saya baru dapat quad ni seminggu. So okey lagi, saya dah boleh masih lagi terbangkan quad ni dah beberapa sesi. Macam kata tadi, yang video klip tadi tu adalah sesi pertama saya dengan quad ni, bateri ketiga. Jadi saya dah hentam, tapi alhamdulillah selamat. Jadi inilah dia quad yang saya akan review hari ni, Gilang Lightning 120X, kategori toothpick, maksudnya lightweight quad dengan propeller size 3 inci, 3 inch quad. Okay, so inilah kategori dia, Gilang Lightning 120X. Okay, so sebelum saya teruskan, mungkin kita boleh go through the specification cepat-cepat. Okay, macam kata tadi, inilah model dia, Gilang Lightning 120X ni. Okay, specification quickly, flight controller F4 OSD flight controller, target version Matek 411, pergi ESC 12M BL Heli S, guna 12M, support up to D-Shot 600, disiap bagi firmware version GH30. Ni nanti saya akan cerita sikit lah pasal firmware ASC. Receiver dia, kalau kita order Gilang Lightning ni, dia ada beberapa option. Kita nak boleh datang tanpa receiver pun ada, boleh order dengan AC900, FrSky SM Plus, FlySky, DSMX ataupun TBS Crossfire. Jadi saya beli Gilang ni, saya ambil version FlySky. Walaupun sebenarnya saya prefer FrSky, tapi saja fikir saya ambil FlySky je lah. Mungkin kalau masa depan orang nak try, sebab ramai orang ada kadang FlySky i6 transmitter, boleh lah test out yang Gilang ni. Ok, motor, Gilang ni dia pakai motor Gilang punya Gilang brand. Motor size 1204, 5000 kV, support 3/4S. Propeller macam kata tadi, size original 3 inch,
Original propeller size 3020. Selain tu dia ada VTX, support 25 hingga 200 mW, kamera Runcam Nano 2 700 TVL kamera. Okay, recommended LiPo untuk quad Gilang ni adalah 3S. Okay, tapi nanti saya tunjukkan option lain yang saya dah try. Ada recommended 3S 450 mAh. Okay, so itulah secara ringkas specification. Kita kembali ke kata video webcam saya. Okay, so inilah quad Gilang. Okay, satu benda pertamanya saya nak cerita pasal Gilang ni, okay, pasal dia punya electronics, komponen electronics dia. Saya kata dia ada F4 flight controller, ESC 12M, VTX receiver. Satu benda pasal Gilang ni, kalau tengok komponen dia adalah proper flight stack. Maksudnya flight controller, board lain, ESC ni kat bawah ni ESC lain. Yang ini tak tahu boleh nampak tak. Okay, ini adalah VTX kat sini dengan dia punya dipole connector lalu kat atas ni. Receiver tak nampak, anda boleh nampak tidak, tapi kat sini saya letak receiver tu kat bawah ni. Okay, selain daripada tu, okay, satu benda pasal kata design Gilang ni, canopy dia, ini sedikit unik. Kalau tengok canopy ni, ni bahagian depan, kamera mounted dekat canopy TPU, soft TPU, boleh nampak dia boleh gerak-gerak. So ini canopy ni bahagian depan, one component separate, dia anchor kat bawah ni, kiri kanan. Lepas tu dia ada LED board. Okay, LED board ni sekali dengan macam carbon fiber plate kat belah atas ni, boleh nampak dah. Okay, ni carbon fiber plate sekali dengan LED. Dan belah belakang dia ada satu lagi macam dia punya echo ni pun dibuat daripada TPU juga. So ini yang sedikit unik. Biasanya saya tengok kalau quad lain tu, biasanya kalau canopy tu sama ada molded plastik ke, maksudnya dia unibody lah, maksudnya dia satu one piece je. Tapi Gilang ni special, dia 3 separate komponen canopy depan, belakang dan juga carbon fiber plate sekali dengan LED. Dan LED jangan tunjuk ya. Ini pun satu benda yang menarik perhatian saya waktu saya beli di site ni. Boleh nampak tu saya tak pasti anda boleh nampak tidak, tapi boleh nampak efek LED tu. So LED ni yang programmable LED, maksudnya kita boleh masuk dalam Betaflight, kita boleh nak tukar color, dia nak macam scanner effect ke, nak berkelip-kelip ke apa ke, kita nak off pun boleh. So itu satu benda yang kata unik pasal Gilang ni. Okay, cakap pasal dari segi design atau canopy ni, saya kata tadi dia diperbuat daripada TPU. Tapi satu benda yang saya boleh kata, tak tahu lah nak kata ni sama ada kelebihan atau kekurangan. Boleh saya kata satu mungkin kelebihan, sebab diperbuat daripada TPU, jadi dia fleksibel. Jadi mungkin kalau kita crash, mungkin saya rasa macam saya crash yang dalam video klip tadi pun, saya tak pasti sama ada bahagian kamera ni langgar atau tidak kerusi batu tu, tapi saya rasa kalau dia berlanggar sekalipun, sekurang-kurangnya impact crash tu akan absorb by the TPU mount, sebab dia fleksibel. Maksudnya impact tu akan diabsorb oleh TPU. Tapi satu benda yang tak elok adalah macam ni, sebab dia lembut jadi boleh nampak kat dalam video feed tu jello effect. Nak pula macam ni, saya ada pasang mount untuk Insta360 Go action camera. Ni saya dapat daripada quadcopter Crux 3 saya. Okay, so boleh nampak lah, kalau nanti anda boleh tengok video klip flight Gilang ni, anda boleh nampak berapa banyak dia punya kata apa jello kat video tu. Okay, so itu dari segi design dan juga design canopy dia. Macam tadi, motor dia adalah 1204 5000. Sorry, boleh fokus sekejap ni.
Okay, 1204 5000 kb. Nampaknya kamera ni ada sikit masalah nak fokus boleh nampak dah, boleh nampak ni sikit. Okey, saya kata tadi 1204 5000 kb motor dia. Pergi kamera Runcam Nano tadi, apa lagi yang unik. Okey, kedua satu benda yang nak bercakap pasal frame dia. Okey, kalau nampak frame dia ni nak kata True X bukan True X lah. Tapi satu benda yang unik ataupun saya suka pasal frame ni satu lagi adalah, kalau nampak ni, saya adalah boleh letak strap. So dia memang ada design macam ada groove kat sini, kita boleh lalukan strap. Originally Gilang ni kalau datang waktu kita beli, dia hanya bagi pakai rubber band je untuk secure LiPo. Pakai dia macam getah je lah, tapi memang susah. Satu, getah tu pun tak berapa besar, so memang susah nak masukkan LiPo. Dan ada satu flight yang saya buat hari ni, mungkin getah tu dah mungkin jatuh beberapa kali, dia putus. So decided pakai strap lah, lebih bagus. Okay, satu lagi saya boleh kata, saya pada quad ni, bila saya kalau beli quad Gilang ni, ini package dia. Kalau nampak, inilah dia casing yang datang. Maksudnya Gilang datang dalam casing dia, siap ada macam ada handle lagi. Okay, dan apa yang dah dapat adalah satu set spare propeller. Saya kata tadi, original propeller dia adalah size 3020. Okay, 3 inch dengan pitch 20, 3020. Satu lagi yang bagus, dia bagi spare canopy. Nampak tu, siap 2 set spare. Originally Gilang ni datang dengan colour hitam lah install, tapi saya terus install colour biru. Lepas tu ada warna purple. Bukan saya setakat canopy depan, dia juga bagi spare canopy belakang dan juga Allen key, rasanya ini untuk kamera. Selain itu dia ada bagi juga screwdriver ni lah. Okay, dan juga dia ada bagi manual. Okay, satu benda yang saya boleh kata pasal casing ni, memang nampak cantik. Cuma masalah casing ni, saya rasa casing ni dia design untuk whoop ni, kalau tengok bentuk ni. Lepas tu kalau letak Gilang ni macam propeller tu, kalau yang vibrate tu tak apalah, boleh rotate. So tapi dia ngam-ngam je lah. Lepas tu dia macam tak berapa, macam mana dia, bawah ni ada gap semua. Saya rasa casing ni sebenarnya memang design untuk quad lain, untuk whoop, bukan untuk Gilang Lightning ni. Jadi tak apalah. Sekarang saya tak pakai pun casing ni. Saya pakai casing daripada Happy Model Crux 3 saya. Yang ini memang cancun, boleh letak mudah, siap boleh letak 6 biji LiPo di dalam ni sekali bawa, lagi mudah. Saya tak pakai casing Gilang ni. Okey, so itu berkenaan dengan package yang anda dapat. Okay, selain itu, apa lagi yang saya nak cakap? Okey, berkenaan dengan receiver. Macam tadi saya order Gilang ni dengan receiver FlySky sebenarnya. Version FlySky RX Pro V1. Okay, yang tu dia punya antara receiver yang paling murah lah kalau nak dapat FlySky. Dia tak ada telemetri. So satu benda yang kata macam insiden lah. Bila saya keluarkan Gilang kali pertama, tentulah benda pertama kita nak buat adalah cuba nak bind pada transmitter. So saya nak bind pada waktu tu, saya nak bind pada saya transmitter jumper T-Lite saya. Jadi standard lah, biasanya setahu saya, kita kalau plug USB ni dekat kat quad, kat flight controller, biasanya receiver kalau dah wire up, receiver pun akan jalan lah. Tapi saya ingat lagi waktu sampai tu, first time saya cucuk tengok, saya tengok dekat receiver tu tak ada LED ya. Jadi saya ingatkan okey, mungkin receiver tu rosak kot. Jadi memang saya frust. Memang saya, kalau siapa nampak Facebook posting kat Facebook saya, memang saya waktu tu memang kata memang nasib tak baik lah, dapat barang rosak receiver tu. Jadi kata tak apalah, saya pun ada spare FlySky Flea 14, saya kata tak apa, sekali tukar receiver, sekali tukar canopy. Jadi saya pun tukar
bawa keluar FlySky RX Pro tu ganti dengan FlySky Flea 14. Flea 14 receiver ada telemetry, so bagus juga saya fikir. So pasang kanopi, siap apa tu, dah sambung wiring apa semua, cucuk balik USB, tengok masih lagi receiver tu tak boleh power on. Lepas tu saya pun macam hilang akal. Saya waktu tu kata, ke wiring dekat flight controller masalah. Tapi nasib baik saya cubalah. Waktu tu memang kata, aduh nasib tak baik lah, mungkin saya dapat barang yang defect. Rupa-rupanya dia kalau setakat sambung USB saja tak boleh. Kalau receiver tu nak jalan, kena sambung sekali dengan LiPo. Nampak tu. Bila saya sambung LiPo, barulah receiver ni jalan, FlySky ni. Kalau saya cabutlah LiPo ni, tengok receiver tak ada power. Saya tak tahu, saya rasa mungkin flight controller ni pelik sikit. Mungkin power daripada USB ni, dia gunakan untuk power LED. Jadi dia tak ada enough power untuk power receiver. Memang pelik lah. Apa hal pun kalau anda beli Gilang Lightning ni, ingatlah satu benda, kalau power on guna USB, jangan fikir barang tu rosak. Sambung LiPo, baru check whether receiver jalan atau tidak. Okay, itu satu lagi unik pasal Gilang Lightning ni. Okay, apa lagi saya nak cerita? Okay, dari segi kipas, kipas juga memainkan peranan penting juga. Sebab apa yang berlaku adalah Gilang ni datang dengan standard propeller 3020. Dalam sesi awal dengan Gilang ni, saya dapati motor dia agak panas. Okay, satu lagi PID tuning ni pun tak bagus. Malah macam reviewer lain, Justin Davis, Drone Cam RC, Albert Kim, review diorang lah yang saya tengok semua. Saya decide untuk beli quad ni. Memang dia orang kata PID tak berapa cun, jadi dia orang buat PID baru dan memang lepas tu terbang okey lah. Jadi saya pun buat benda yang sama. Macam contohnya Albert Kim, dia cadangkan Gilang ni asalnya tak ada RPM filter, jadi dia cadangkan flash firmware ESC yang support bidirectional D-Shot untuk enable RPM filter. Anda boleh check out juga tutorial saya macam mana kita nak flash firmware ESC campur enable RPM filter. Saya bagi link kat dalam video ni. Okay, lepas saya flash firmware baru, letak PID tune daripada Justin Davis, masih lagi motor panas dengan propeller 300. Jadi saya fikir okey, tak apa, saya ada propeller 3018, so pitch lebih rendah daripada HP model Crux 3. Saya try propeller ni, Beyblade ni pun sama juga, motor pun masih lagi panas. Saya ingat saya tukar balik PID asal apa semua. Lepas tu saya ada propeller ni. Propeller ni sebenarnya untuk 2.5 inch quad, Gemfan 2540, Gemfan 2540, tapi triple blade, bukan Beyblade atau dua blade. Saya kata tak apalah, memang dah ada, cuba je lah. Satu lagi kenapa saya decide untuk try out Gemfan ni, sebab kalau pakai propeller 3 inci ni, satu masalah dia adalah, just nak share, kalau pakai propeller 3 inci, dia sangkut sikit dekat canopy ni. Canopy ni kalau nampak saya siap kena potong lagi supaya kalau propeller 3 inci ni dia tak kena. Itu satu benda lah. Tapi itulah menjadikan satu benda yang unik, sebab hari ni bila saya terbangkan Gilang ni guna Gemfan 2540 ni, motor tak panas dah. So memang saya tak expect langsung lah. Saya fikir kalau pitch 40 triple blade ni, saya rasa patutnya mungkin sama ada tak, kalau tak lagi panas pun sekurang-kurangnya panas, sama panas lah. Tapi surprisingly dia sejuk. Dari segi flight characteristic, bagi saya lebih kurang sama je. Saya guna yang 3 inch props pun atau yang 2.5 inch, bagi saya tak boleh bezakan lah. Mungkin kalau yang otai pilot mungkin boleh bezakan, tapi bagi saya macam sama je. 2.5 inci ataupun 3 inci propeller ni sama je dari segi performance. Okay, itu satu dari segi propeller. Keduanya dari segi selection
bateri. Macam saya kata tadi, saya dah test out fly Gilang ni dengan saya dah test out dengan LiPo 2S 550mAh, dan juga saya dah fly dengan LiPo 3S 550mAh. Satu benda yang saya boleh share dari segi performance, mungkin saya boleh tunjuk kat sini. Sekejap saya akan tunjuk balik. Okay, video ni adalah ini adalah video flight menggunakan LiPo 2S. Okay, cuba kat sini kalau tengok video ni, nampak throttle dalam 32 lah. Okay, bila lepas take off tu, dia maksudnya forward flight tu, awal-awal tu throttle dah antara 30 ke 37 macam tu lah. Okay, itu kalau menggunakan LiPo 2S. Okay, tapi kalau saya guna pula LiPo 3S, okay, boleh tengok dia karakteristik dia. Okay, nampak tu bila dia fly tu, nampak tu dia dalam 21. Jadi obviously lah, kata kalau kita guna 3S lagi powerful lah, jadi tak perlulah nak tekan throttle banyak sangat, dia pun dah boleh hover. So itu beza dia lah. Jadi dari segi flight, bagi saya kalau pakai 3S lebih punchy lah. Kalau nak buat macam maneuver apa semua tu, so boleh recover. Kalau pakai 2S ni, kalau kita buat power loop, memang coming off from power loop ke apa, memang kena throttle awal. Kalau tidak memang akan tak sempat recover lah, mungkin akan crash. So itu bagi saya memang recommended lah pakai 3S kalau boleh. Cuma bezanya macam kata tadi, kalau ikut Gilang punya website, dia recommend 450, saya ada 550mAh, tapi ok lah. Dari segi flight time, kalau sekalipun dengan Insta360 mounted, dapat dalam 4 minit lah, bergantung. Itu pun, tapi 4 minit, hampir 4 minit tu, itu pun fly yang agak, kata apa, ni lah, maksudnya bukanlah fly santai, maksudnya buat macam-macam maneuver lah. So kalau maneuver yang fly santai, saya rasa mungkin boleh dapat sampai 6 minit, saya rasa senang-senang kot. Kalau guna 2S pun sama juga, cuma bezanya dari segi flight karakteristik. Kalau yang 2S tu macam lebih santai fly dia, kita tak boleh nak maneuver sangat. So itulah pendapat saya dari segi flight karakteristik. Selain itu betul lah, kalau takat flash crash tu atau rumput, saya tak ada masalah. Saya kata tadi, okay, pasal berat, patutnya berat asal dia adalah dalam 60 gram, tapi macam saya kata tadi, rasanya berat tu adalah kalau dia tak ada Insta360 mount, pakai getah. Ini sebab saya dah pakai strap dengan Insta360 tu, berat kuat dalam 69 gram. Kalau saya campur dengan Insta360, dah jatuh 87 gram. Kalau dengan LiPo 3S 140 gram berat flight all up weight. Kalau pakai LiPo 550mAh 7S, berat adalah dalam 123 gram. Bagi saya, kalau satu lagi pendapat saya lah, kalau ada Insta360, memang eloklah pakai 3S. At least mereka kata ada enough power untuk buat maneuver, because of kata berat ekstra Insta360 ni. Berat pun tak adalah banyak-banyak, 18 gram je. Tapi kalau kita pakai 2S, saya rasa saya tak cadangkan lah. Memang nampak kalau kita fly dengan 2S tanpa Insta tu, dia lebih forgiving lah bagi pendapat saya. Okay, so itulah saya rasa dah cover secara ringkas lah. Ringkas tak ringkas pun lama ni jugalah, review saya pasal Gilang Lightning 120X. Jadi bagi saya, kalau anda in the market untuk mencari sebuah sebiji quad kategori 3 inci, bolehlah consider Gilang ni. Bagi saya unik, macam kata all in all saya happy.
Saya beli quad ni dengan duit saya sendiri, so ini bukanlah review berbayar. Memang saya beli sendiri, jadi saya memang puas hati. Cuma saya kata satu benda je yang kurang tak berapa ni, mungkin saya kena fikirkan jalan lah. TPU mount canopy ni, vibration ni lah, dia effect sikit kalau saya nak buat flight footage. Tapi biasanya saya tak kisah sangat lah. Bukanlah saya nak up video selalu. Bagi saya suka quad kecil macam ni sebab dia satu mudah, saya nak bawa ke sana sini. LiPo pun saya ada banyak juga, 2S dengan 3S, dan masa saya boleh praktis banyak kali. Boleh check out juga, nanti saya akan bagi link video kata FPV flight footage. Saya ada juga video line of sight, check it out, line of sight guna Gilang 120X ni, dan juga flight footage untuk daripada Insta360 Go. Okay, so itulah review saya. Harap anda dapat sedikit boleh buat review sendiri, bukan review lah kata, dapat perception anda tentang Gilang Lightning ni. So sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.